Indonesia RM3.16 1 liter. Thailand RM4.91 1 liter. Filipina RM5.40 1 liter. Malaysia RM2.10. Ya. Betapa beruntungnya kita berada dalam negara Malaysia di bawah kepimpinan Kerajaan Barisan Nasional. Diesel RM2 1 liter di Malaysia. Kenapa diesel itu diseluduk? Kerana Singapura RM4.46 1 liter. Indonesia RM3.58 1 liter. Thailand RM3.04 1 liter, maka bocor ke Thailand. Filipina RM4.39 1 liter. Kemudian LPG untuk 1 kilogram. Malaysia RM1.90 1 kilogram LPG, gas memasak. Singapura RM8.61, Indonesia RM2.06, Thailand RM2.75, Filipina RM2.98 1 kilo LPG. Malaysia cuma RM1.90. Dan ini yang menyebabkan kebocoran subsidi itu. Selain daripada perkara yang berlaku, kita mengambil berat ya tentang penyeludupan dan penyelewengan subsidi yang berlaku sekarang ini, dan kaedahnya akan diumumkan. Sekarang ini sedang diteliti, kemudian apabila tiba masanya kita akan mengumumkan apakah kaedah yang akan dilaksanakan kelak. Jasin Bangun yang amat. Ya. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Mak Menteri. Yang pertama yang Mak Menteri sebut tadi tentang saving yang sepatutnya kita unjurkan pada tahun lepas sebanyak 1.1 bilion tidak dapat kita capai kerana harga RON 95 semakin meningkat di pasaran. Maknanya daripada $104 satu tong, dia terus meningkat. Sebab kita terpaksa minta bajet tambahan 1 bilion lagi. Apa jadi sekarang? Kalau pasaran brand 95 ini akan terus meningkat, adakah kita akan mengurangkan lagi subsidi kita kepada rakyat? Itu yang pertama. Yang keduanya tentang penyelewengan diesel yang berlaku secara berluas-luasa pada ketika ini, yang baru-baru di sana ditangkap, kamari ditangkap, barulah kita dapat tahu rupanya banyak penyelewengan yang berlaku. Banyak, bukan saja penyelewengan berlaku, banyak ketirisan dan banyak wang yang telah mengalir keluar dan banyak wang yang kerajaan telah rugi. Sepatutnya perkara tidak boleh berlaku kalau nanotech masih lagi kita amalkan. Kenapakah kerajaan tidak mengamalkan lagi nanotech ni yang walaupun harganya sebanyak 100 juta saja? Kita berhentikan pada tahun 2011 kerana katanya Kementerian Keuangan tidak meluluskan untuk penyambungan kontrak tersebut. Akibatnya kita banyak berlaku ketirisan. Yang keduanya kerana diesel ni Tuan Menteri, ini cadangan daripada pengguna sendiri, daripada pengguna, daripada wang ramai. Dia kata kenakan kami harga pasaran, tetapi orang-orang target group kita bayar dengan harga lain supaya mereka betul-betul targeted subsidi diberi kepada orang kumpulan sasar, bukan semua yang dapat. Jadi sekarang sebenarnya orang yang kaya yang dapat mengecapi nikmat subsidi ini. Terima kasih. Terima kasih Yasin. Jika harga minyak makin meningkat, maka jumlah subsidi yang kita akan berikan dan keluarkan itu makin meningkat. Contoh pada tahun 2011, subsidi bahan bakar ini 3, diesel, LPG dan juga RON 95. Tahun 2011 20.28 bilion. Tahun 2012 24.73 bilion. Tahun 2013 22.34 bilion. Purata lebih kurang 2 bilion sebulan. Masa zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir dahulu 2 bilion setahun. Oleh kerana harga minyak yang meningkat, masa zaman pemerintahan Yang Berhormat Pekan sekarang, Yang Amat Berhormat Pekan, 2 bilion sebulan ya. Dan ini adalah satu tanggungan yang besar kerana 2 bilion itu tiap-tiap bulan kita boleh melakukan macam-macam pembangunan untuk rakyat dan negara.
jika subsidi ini ditarik sepenuhnya. Namun keputusan kerajaan kita tak akan tarik sepenuhnya. Kita sedang teliti bagaimanakah kaedah. Pada saat dan ketika ini 1 liter kita membeli RON 95, RM2 10 kita bayar, 71 sen ditambah oleh kerajaan sebagai subsidi setiap 1 liter. Diesel 1 liter RM2 kita bayar, 74 sen kerajaan bayar ya, untuk 1 liter. Dan cukai jualan juga kita kecualikan daripada petrol sebanyak 58.62 sen cukai jualan kita kecualikan, daripada diesel 40 sen cukai jualan kita kecualikan. Jadi ini bukti bahawa kerajaan memang nak membantu rakyat walau bagaimanapun dia tersasar, dan subsidi yang bersasar perlu kita laksanakan, dan pelbagai kaedah sebagaimana yang disebut oleh Yang Muhammad Yassin tadi kita akan teliti. Tidak ada satu lagi keputusan muktamad walaupun ada cerita-cerita dalam media sosial, namun itu hanya setakat spekulasi, dan kita akan memperincikan apakah kaedah supaya subsidi ini benar-benar membantu rakyat dan kita ada tambahan kepada wang negara yang kita boleh kembalikan semula kepada rakyat dalam pelbagai bentuk pembangunan. Kemudian mengenai prestasi kutipan hasil lembaga hasil dalam negeri, mengapa LHDN yang dapat segalanya itu, ya, kenapa tidak kepada penjawat awam yang lain? Penjawat awam yang lain kita bagi, tetapi setengah bulan, dan ini jawapannya. Pada tahun 2010 kutipan hasil oleh lembaga hasil dalam negeri ada 11,000 kaki tangannya. Untuk negara 86.5 bilion kutipan LHDN. Tahun 2011 109.6 bilion. Tahun 2012 meningkat 124.9 bilion. Tahun 2013 meningkat 129.0 bilion. Tahun ini unjuran 140 bilion. Oleh kerana meningkat setiap tahun, sebagai contoh 2011 ke 2012 meningkat 15 bilion kutipan. 2012-2013 meningkat 4 bilion kutipan. Jadi sebagai menghargai usaha mereka itu, 11,000 kaki tangan dapat bonus 208 juta ringgit sebagaimana peruntukan yang kita pohon, peruntukan bekalan tambahan pada kali ini. Seterusnya, hutang kerajaan Lembah Pantai ada juga menyebut dan beberapa ahli yang berhormat. Sehingga suku pertama 2014 jumlah hutang adalah 52.2% daripada KDNK. Kita sendiri yang menetapkan ceiling 55% itu. Kita boleh tetapkan 60, kita boleh tetapkan 70, namun kita meletakkan 55% ceiling daripada KDNK. Dan 52.2% KDNK ini nilainya ialah 560.6 bilion. Cuba kita banding dengan negara-negara lain. Adakah perkara ini memeranjatkan 52.2% pada KDNK ini? Saya ingin maklumkan Singapura 105.5% daripada KDNK. India 51.5% daripada KDNK. Sekarang ini ya, hutang persekutuan negara-negara ini, ya. Kemudian Jepun 224.6% daripada KDNK. Amerika Syarikat 72% daripada KDNK. Kita 52.2% daripada KDNK. Jadi ya, memang kita ketahui bahawa hutang ini adalah suatu yang kita concern, yang kita ambil berat, namun kita boleh membayar hutang-hutang itu mengikut jadual. Seterusnya ialah mengenai bayaran pencen. Semua kos pembayaran pencen dan ganjaran telah diambil kira dalam penyediaan bajet 2014. Walau bagaimanapun terdapat pertambahan luar jangka, terutama yang melibatkan bilangan pesara pilihan sendiri yang naik secara mendadak. Dijangkakan unjuran permohonan persaraan pilihan sendiri akan meningkat melebihi 20% daripada unjuran asal. Itu sebab kita memerlukan peruntukan tambahan. Sebab ini ya, persaraan pilihan sendiri, ya. Dia bukan yang umur 60 tahun. Kalau umur 60 tahun itu kita boleh tahu jumlahnya dengan tepat. Tetapi tiba-tiba umur 55, dia terasa dia nak pencen, dia ambil optional. Jadi itu sukar untuk kita buat
kiraan yang tepat. Itu sebab kita perlukan bajet tambahan ya pada hari ini. Penambahan persaraan ini telah menyebabkan peruntukan disediakan untuk tahun 2014 sebanyak 14.1 bilion. Kita bayar pencen ni, ahli-ahli yang berhormat, 14.1 bilion bayaran pencen setahun ya. Dan ia tidak mencukupi untuk menampung bayaran faedah persaraan sehingga 31 Disember 2014. Itu sebab kita perlukan peruntukan tambahan. Kemudian Lembah Pantai Parit Sulong bertanya apa dia kaedah yang nak diguna untuk rasionalisasi subsidi ni, apa kaedahnya. Sebagaimana saya sebut tadi, kerajaan masih lagi meneliti ya dengan terperinci supaya tidak menjejaskan mana-mana pihak, dan usaha kita ini tentunya akan sentiasa meletakkan rakyat di hadapan kita. Kemudian YB Putatan, sekolah Sabah yang masih menggunakan kayu. Kementerian telah melaksanakan pemeriksaan status bangunan di seluruh negara termasuk di negeri Sabah di bawah pelaksanaan program audit fizikal sekolah. Sekolah yang memerlukan kerja baik pulih dari struktur, bukan struktur dan pendawaian telah dikenal pasti. Kementerian juga sentiasa memberi tumpuan pada usaha membaik pulih dan menaik taraf bangunan yang mengalami kerosakan teruk, termasuk sekolah yang mengalami kebakaran. Namun pelaksanaan projek baik pulih naik taraf bergantung kepada keutamaan. Selepas itu Putatan juga bertanya kenapa tidak disalur terus ke JPN Sabah. Kementerian Pendidikan telah membuat penurunan kuasa kepada JPN Sabah untuk melaksanakan sendiri perolehan tender perkhidmatan bermula pada 2 Januari tahun ini. Satu garis panduan telah disediakan bagi membantu pegawai di JPN Sabah melaksanakan proses perolehan secara tender yang menilai RM5 juta dan ke bawah. Mengenai konsesi UiTM, beberapa ahli yang berhormat menimbulkan kos pembayaran konsesi yang dipohon melalui undang-undang perbekalan tambahan adalah 234 juta untuk 6 buah kampus baru UiTM. Ia telah disiapkan dan diserah pada kerajaan pada bulan Februari. Kos ini bukan kenaikan kos, tapi sudah siap dan komitmen kerajaan untuk bayar. Dia adalah projek PFI. Jadi kita kena bayar projek PFI kepada UiTM yang telah siap. Pengerang menyebut apa akan berlaku pada UiTM. Yakinilah bahawa UiTM kita akan teruskan, malahan komitmen Yang Amat Berhormat Pekan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita akan menambah 250,000 pelajar dalam setahun, dalam masa-masa setahun untuk UiTM. Ini satu komitmen yang amat besar yang telah dinyatakan oleh Pekan dan kita tidak akan berundur daripada itu. Kemudian Jerlun Macang mengenai subsidi padi misalnya, saya ingin menyatakan di sini banyak subsidi padi ini. Subsidi harga padi 480 juta tahun ini. Subsidi baja padi 465 juta tahun ini. Subsidi benih padi yang sah 85 juta tahun ini. Kemudian insentif pengeluaran padi 563 juta tahun ini, dan peningkatan hasil padi 80 juta. Ini insentif peningkatan hasil padi 80 juta tahun ini. Pengerang tadi menimbulkan tentang nelayan. Insentif hasil tangkapan nelayan ialah 240.5 juta tahun ini. Jadi kita tidak akan melupakan ya penanam padi dan juga nelayan dalam segala tindakan-tindakan dan juga bajet kerajaan. BRIM ditanya oleh Lipis Pengerang, disebut ya, saya ingin maklumkan bahawa bilangan yang menerima BRIM pada saat ketika ini, sebelum kita beres menyelesaikan segala rayuan, 6,416,154 orang, 6,4 juta rakyat yang menerima BRIM. Yang menerima 650 campur 50 iBRIM, 3,9 juta orang, berjumlah 2,5 bilion. Yang menerima 450 campur 50 iBRIM untuk pendapatan RM3,000 hingga RM4,000 gaji isi rumah, 355,000 orang, berjumlah 159 juta. Dan bujang yang menerima RM300, 2,15 juta orang, jumlahnya ialah 645 juta. Jadi jumlah keseluruhan penerima BRIM
tahun 2014 39099898 campur 355134 campur 2151122, jumlahnya ialah 6,416,154 orang dengan nilai 3.346 bilion. Itu adalah statistik keseluruhan BRIM tahun 2014. Kemudian beberapa ahli berhormat bertanya tentang Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, contoh pengerang jerlun lipis, ya. Apa dia yang 81 juta ini, apakah yang dipohon? Saya ingin menyatakan permohonan oleh MOA sebenarnya 120 juta. Kementerian Keuangan lulus cuma 81 juta. Apakah tujuannya? Tujuannya adalah untuk peruntukan jaminan bekalan dan pengedaran agro makanan bagi membantu menangani kenaikan harga barang. Itu tujuannya. Jumlah-jumlahnya: penyediaan modal pusingan bagi stok jualan 5 juta ringgit, pelaksanaan program kukuh 3 juta ringgit, pusat pengumpulan peladang 20 juta ringgit, penambahbaikan pusat pengumpulan dan pengedaran 2 juta ringgit, penyediaan kemudahan penyimpanan 3 juta ringgit, penyediaan kemudahan pengangkutan, termasuklah cerita tentang kenderaan-kenderaan yang ditimbulkan tadi, 2 juta ringgit, penyediaan pasar tani borong yang baru dan juga pasar tani kekal yang baru 34 juta ringgit dipohon, 34 juta ringgit lulus. Naik taraf pasar tani borong dan pasar tani kekal 3 juta ringgit. Naik taraf dan peningkatan imej pasar tani sedia ada 1 juta ringgit. Pembinaan pasar raya agro, juga untuk kita memastikan tidak wujud atau kurangnya orang tengah, ya. Jumlah pasar raya agro 3 juta ringgit. Program jimat belanja dapur 2 juta ringgit. Pelaksanaan pelan komunikasi 3 juta, jumlah 81 juta ringgit. Ini juga adalah permohonan daripada jawatan kuasa kabinet untuk menangani kos sara hidup. Oleh kerana itu, ia adalah suatu perkara yang mustahak dan perlu diluluskan. Itu sebab kita mohon peruntukan tambahan pada hari ini. Tuan Ketua, satu lagi ialah mengenai langkah MOA dan menggalakkan lebih ramai golongan muda menceburi bidang pertanian. Kementerian telah menyediakan beberapa program bagi menggalakkan lebih ramai golongan muda menceburi bidang pertanian, seperti program pembangunan usahawan mengikut subsektor, program latihan dan kursus dari segi teknikal, kemudian perniagaan dan keusahawanan. Ditanyakan juga tentang Bernas. Perkara ini sedang dalam kajian, adakah perlu ada satu lembaga baru. Walau bagaimanapun pada masa ini kerajaan terikat dengan perjanjian konsesi penswastaan dengan Bernas. Kajian terperinci adalah perlu bagi memastikan tiada isu perundangan dan implikasi keuangan yang berbangkit. Menteri, sikit. Pekan serai. Ya. Terima kasih, Datuk Yang Betul. Terima kasih, Menteri. Saya ingin menanyakan sedikit tentang pemotongan setelah pemutuan padi. Walaupun ada keseragaman harga sebanyak RM1,200 per tan metrik, tetapi apabila pemutuan dibuat, pemotongan sehingga 20 hingga 28%, ini agak tinggi yang menyebabkan petani kerugian dan akan membebankan petani. Jadi saya kira Bernas patut fokus tentang perkara ini. Cadangan menurunkan 18 hingga 19% adalah satu angka yang lebih baik untuk petani di masa depan. Terima kasih. Terima kasih. Kita ambil ingatan tentang apa yang disebut oleh Yang Berhormat. Besok masa jawatan kuasa boleh tanyakan kepada kementerian untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci. Harga daging segar, potensi masalah. Sebagai makluman, MOA tidak mengawal harga daging dan hanya mengawal selia jumlah pengeluaran daging dalam negara. Namun begitu, bagi mengelakkan harga daging naik terutama pada musim perayaan, MOA telah mengambil langkah awal bagi meningkatkan pengeluaran daging dalam negara dengan membenarkan pengimportan daging dan ternakan hidup dari Kemboja, Myanmar, Pakistan dan Brazil sebagai tambahan pada negara pengeksport sedia ada. Dan negara ini mencapai piawaian pengeksportan daging yang ditetapkan Jabatan Perkhidmatan Veteriner. Pada masa yang sama, Jabatan Veteriner juga sedang membangunkan 67 ladang satelit untuk tujuan penternakan lembu secara feedlot, memantapkan penternakan secara integrasi dan memperkasakan program pembakaan. Apa yang disebut oleh Ahli Berhormat daripada Bukit Gantang mengenai NFC,
kita bukan membiarkan dan kita mengambil tindakan undang-undang di mahkamah. Kemudian yang bertanya tentang apa yang berlaku 20 juta 20 juta bagi usaha pencalonan Malaysia sebagai ahli tidak tetap Majlis Keselamatan PBB. Saya ingin maklumkan bahawa saya sempat tadi bersama Yang Berhormat Daripada Arau untuk makan tengah hari dengan His Excellency Me Bainimarama, Duta Fiji ke Malaysia dan Thailand, dan Mr. Peter Tagi Cakirawa, Kaunselor Fiji ke Malaysia. Sebenarnya mereka berada ketika isu Fiji disebut oleh Gopeng kemudian disentuh oleh Pematang Pau. Saya ingin maklumkan Fiji bukan sebuah negara yang ingin melobi kepada kerusi itu. Jadi mereka terperanjat. Sebenarnya itu adalah kesilapan daripada Gopeng yang kemudian disokong pula oleh Pematang Pau. Fiji sebenarnya menyokong Malaysia. Mereka tak ada hasrat pun untuk duduk di kerusi itu. Kadang-kadang kita sedap sahaja mendengar kenyataan-kenyataan daripada pembangkang. Pembangkang macam itu, sedap sahaja menyatakannya, tetapi sebenarnya tidak betul. Ya, bohonglah dengan perkataan. Saya ingin menyatakan hasil usaha setakat ini. Sebagai contoh, Perdana Menteri pergi ke negara China. Beliau memaklumkan kepada BNBBC 2 malam yang sudah bahawa negara China menyokong usaha Malaysia, pencalonan Malaysia sebagai ahli tidak tetap Majlis Keselamatan PBB. 54 buah negara rantau Pasifik semua menyokong, dan negara-negara ASEAN semua menyokong, negara-negara Majlis Kerjasama Teluk GCC semua menyokong. Jadi kita perlu hantar pegawai kita, Menteri Timbalan Menteri, KSU, Kementerian Luar ke semua negara-negara itu, dan tentunya melibatkan kos. Tuan Yang Pertua, itu sahaja sebenarnya. Tak ada apa lagi yang ingin saya nyatakan. Terima kasih kepada semua. Kepada yang detail saya ada catat semua sekali di sini. Pematang Pau saya ada catat, Gopeng kemudian Kinabatangan, Lenggong mencadangkan sebagai jawatan kuasa mengkaji mengenai subsidi IPP ni. Ia adalah satu cadangan yang baik daripada Lenggong. Kemudian pokok sena saya dah jawablah tentang DIPAK. Kemudian Jasin juga sudah jawab. Kemudian mana lagi? Ada Yang Berhormat Berwas mengenai perkara menghormati antara agama. Beliau Menteri, sekejap tadi saya tanya tadi tak dapat jawab tak tempat dia. Nak tanya Menteri tentang KDPAK tadi. Saya boklah Menteri tanya tu. Tadi saya bangun tapi tadi Menteri tengah sibuk jawab. Menteri, saya nak dapatkan kepastian daripada Menteri apabila bekas Tan Sri Sabarudin Cik apabila dia menyatakan memberikan maklumat berkaitan dengan kes rakyat ini, dan kita tahu dia punya kontrak tidak diperbarui. Saya nak tanya, adakah pendedahan beliau tu ada kaitan dengan penyambungan atau tidak menyambungnya kontrak beliau itu? Jadi saya minta satu ni. Saya tanya, bukan saya tuduh. Tidak ada sebenarnya. Yang Berhormat Sepang, tidak ada sebarang kaitan tentang perkara itu. Tidak ada kaitan tentang perkara itu. Saya tadi berjumpa dengan Menteri KPDNKK dan beliau mengesahkan bahawa tidak ada kaitan tentang perkara itu. Okey, Berwas juga bertanya, tapi apa yang dimasukkan oleh Berwas itu, beliau sedikit lagi ingin menyebut membenarkan supaya hak orang Islam untuk memilih agama. Cuma beliau tidak sebut je, tetapi saya yang faham segala yang disebut itu dia punya tujuan. Perkara itu adalah perkara yang amat sensitif untuk ingatan Berwas. Kemudian lembah pantai hutang saya dah jawab. Tentang GST dah panjang lebar, kita pun dah sedia maklum tentang GST ni. Putatan tanah-tanah tebiar dan sekolah kayu tadi saya dah jawab. Jerlun juga saya dah jawab. Temerloh apa yang berlaku ni Temerloh, yang bawa Temerloh, perkara yang tidak dapat dielakkan. Itu sebab maka kita terpaksa menambah dan melakukan RUU perbekalan tambahan ini. Lipis pertanian, kenderaan juga saya dah jawab. Indra Mahkota dia menyebut baik Thailand ini. Saya nak maklum pada ahli-ahli yang berhormat,
apa yang berlaku ya di Thailand. Kita 6.2% pertumbuhan ekonomi kita pada 3 bulan yang pertama atau suku pertama tahun ini. Tetapi oleh kerana ketidakstabilan politik di Thailand, pertumbuhan ekonomi di Thailand menguncup negatif 0.5%. Walaupun mungkin dia baik dari segi pertanian, tapi dari segi itu Malaysia jauh lebih baik ke hadapan. Kota Kinabalu, apa yang disebut oleh Putatan itu kawasan dia, tujuannya adalah untuk kembalikan pantai kepada rakyat sebenarnya ya. Itu yang berlaku di kawasan Tanjung Aru. Kemudian Parit Sulong kaedah rasionalisasi subsidi, tunggulah, kita sedang meneliti dengan teliti. Kuala Terengganu, silam, industri sawit, POIC, UiTM konsesi, tentang perkara Eskom kita ambil ingatan. Kuala Langat, Pengerang, segala perkara yang makanan di MAS itu juga kita ambil ingatan, dan Bukit Gantang, feedlot tadi juga sikit sebanyak saya telah menjawab. Jadi semua sekali sudah selesai. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah